Oke, selamat petang teman-teman dan perempuan yang dihormati sekalian. Ah, saya berada di tempat tinggi sekarang nih. Tempat yang sangat cantik ya. Jalan-jalan petang. Siap pakai baju batik lagi tuh. Wah, apa cerita kita kali ini? Kali ini pastilah saya mau buat apa itu? Saya mau buat sedikit ulasan lah. Sedikit ulasan terhadap satu video daripada entah siapa tuh, tapi orang kata yang ini adalah Saitro daripada PAS. Saitro daripada PAS. Saya harap apa yang dia buat itu, saya harap itu bukan ajaran daripada PAS. Saya harap maki hamun itu bukan ajaran PAS. Saya harap maki hamun itu bukan ajaran Hadi Awang, bukan ajaran Tuan Ibrahim Tuan Man, dan bukan ajaran yang menyimpang daripada yang sebenar. Tengok cantik kan? Cantik, betul-betul cantik. Saya di atas tempat tinggi di KK. Sangat cantik ini tempat. Oke, so apa yang jadi? Hanya kerana RM100 dia sanggup untuk memaki hamun, memalukan, mencaci, memalukan, merendahkan maruah seorang yang hanya kerana dendam saja. Hanya kerana dendam saja dia sanggup maki hamun, malukan. Hanya kerana apa? RM100 saja. RM100 saja. Hanya kerana RM100 dia malukan paci itu. Yang kesian ialah anak tu tiada kena mengenal pun, masih kecil lagi. Anak tu masih kecil, dia tidak tahu apa-apa, tapi dimalukan sampai begitu. Akhirnya bapak dia sanggup untuk memulangkan semula RM100 itu. Lah, saya ingat yang dibagi itu beribu-ribu kah, berjuta-juta kah. Rupa-rupanya yang dibagi RM100 saja. Aduh, beginikah perbuatan baik yang ingin ditunjukkan, yang diamalkan oleh orang-orang saitro begini. Nah, itulah saya kata, saya harap-harap apa yang dibuat tuh bukanlah ajaran daripada PAS, bukanlah ajaran daripada mereka yang bertopeng kononnya orang baik lah, macam-macam. Tapi saya pikir Ustadz Fawaz itu baik, Ustadz Fawaz baik, tetapi orang-orang dia itu yang masalah. Saya pasti Ustadz Fawaz tidak suruh buat begitu, tapi entah kenapa walaun nih dia suka buat begitu. Kesian pakcik itu sampai malu tau, rasa macam kena pijak maruah. Apa tidaknya siapapun di dunia ini kalau begitu memang rasa malu lah, kerana RM100 itu. Kalau saya jumpa pakcik itu, saya bukan bagi 100 tau. Kalau saya ada banyak duit, saya bagi dia sebanyak mungkin untuk membantu anak dia itu, adik itu. Sanggup. Kenal kah tidak kenal kah, saya sanggup bagi, betul. Kalau ada banyak duit lah, kita sanggup untuk bagi. Baguslah. Yang membagi itu bagus. Yang membagi itu bagus. Tapi yang tidak bagusnya itu yang diungkit-ungkit tuh. Kalau bagi hanya untuk mengungkit, bagi hanya untuk minta puji atau yang tayang, gak payahlah. Simpanlah 100 tuh. Simpan. Mana tahu 100 tuh boleh bawa sampai ke akhirat. Itulah heran juga kan. Tengok cantik. Tempat dia cantik. Dari sini nampak seluruh beberapa penempatan lah di sini. Memang sangat cantik untuk healing petang-petang, tengok-tengok. Tapi matahari sunset sebelah sana, kena lindung oleh bukit nih. Jadi sebelah sini
Kalau siang ada Gunung Kinabalu sebelah situ. Oh, ada Gunung Kinabalu. Oke. Jadi sekali lagi saya nasihatkan kepada saitro-saitro yang buat malu pati aja. Lagi teruk buat malu agama aja. Mana ada agama ajar macam begitu, memaki hamun, memalukan orang, tidak begitu. Jadi saya ingin nasihatkan kepada pemimpin-pemimpin agama, terutamanya ulama-ulama dari PAS, nasihatkanlah abang yang perasaan bagus sangat itulah, nasihatkan dia supaya lain kali jangan buat lagi tau. Nah, kepada juga YB, saya ingin berikan pendapat, kalau kamu mau bagi bantuan kepada orang biar ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak payah bagi. Nah, kalau tidak ikhlas tidak payah bagi. Kalau hanya untuk mengungkit tidak payah bagi. Ya. Kalau hanya untuk mengungkit-ungkit tidak payah bagi, bikin malu saja. Nah, bikin malu. Oke. Tinggalkan komen Anda. Bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Gembira rasanya. Kita sudah sampai di rumah, gembira. Selamat. Sekarang jalan sangat jam tau. Di seluruh Sabah jalan jam. Oke. Jalan jam. Nah, ini buktinya negeri Sabah memang sudah orangnya sudah maju-maju. Semua orang sudah ada kereta besar-besar lagi. Kaya-kaya orang Sabah tau. Kaya-kaya orang Sabah. Oke. Terbaru saya dapat baru saja info dan saya harap benda ini jangan ditunggang. Kita harap benda ini tidak ada ditunggang-tunggang oleh mana-mana ahli politik, mana-mana yang mengaku diri dia, mari sini saja, yang mengaku diri dia apa itu, apa saja, tapi jangan tunggang benda ini. Terbaru ada seorang kanak-kanak telah ditampar oleh seseorang di dalam surau. Oke, saya tidak tahu tentang itu, tentang agama Islam saya tidak tahu. Tapi saya hanya kongsikan apa point of view daripada Mufti Pulau Pinang. Yang saya pun bersetuju dengan Mufti Pulau Pinang punya pendapat bahwa sepatutnya kanak-kanak itu janganlah ditempeleng, janganlah ditampar. Tapi bagilah nasihat bagus-bagus. Dia ini kanak-kanak, bukan tahu apa-apa. Dia perlu untuk dinasihat baik-baik dulu. Kalau dia tidak juga dapat dinasihat, bawa dia keluar. Kemudian jumpa ibu bapa dia. Cari ibu bapa dia dan nasihatkan ibu bapa dia. Ibu bapa dia itu yang perlu dinasihat supaya dapat mengawal anak dia. Bayangkan apa yang melekat di dalam pikiran anak dia, kata Mufti Pulau Pinang. Ini akan melekat satu trauma, ketakutan, dan satu gambaran yang tidak betul tentang tempat ini. Nanti di pikiran dia, tempat ini, tempat saya dipukul, ditempeleng. Jadi itulah menurut Mufti Pulau Pinang. Saya juga setuju kata Mufti Pulau Pinang bahwa perlu ada pendekatan yang lebih elok, yang lebih baik. Contohnya, bawa dia ke tempat yang sesuai. Satu tempat yang sesuai untuk dia dapat bermain belon. Anak ini masih kecil. Lagi pula orang yang pergi surau ini sepatutnya dia mempunyai panjang sabar. Dia sepatutnya ada kesabaran yang sangat tinggi. Dia dapat mengawal emosi dia. Dia dapat memahami emosi kanak-kanak. Dia dapat memahami keadaan kanak-kanak. Bukan datang-datang terus tempeleng gitu saja. Ini kalau bukan anak dia lagi, lagi masalah. Saya kalau anak saya kena tempeleng, saya tanya dulu kenapa dia tempeleng. Kalau anak saya tidak bersalah, saya marah. Tapi kalau anak saya bersalah, memang saya ucap terima kasih lah. Terima kasih kepada orang yang tempeleng tuh. Terima kasih sebab ajar anak saya. Tapi kalau anak saya tidak bersalah, contohnya dalam case ini, menurut Mufti Pulau Pinang, kanak-kanak ini memang dia tidak tahu. Dia masih kanak-kanak, dia tidak paham. Jadi sepatutnya bukan terus tempeleng, bukan terus tampar, tempeleng kah, atau apa, maki amun kah, tidak.
Tapi dengan perlahan-lahan anak-anak nih bila dapat diterangkan dengan baik, dia akan paham. Jadi harap-harap benda ni jangan ditunggang pula oleh orang politik kah, orang yang suka mengapi-apikan kah. Jangan ditunggang pula ya. Jangan ditunggang. Cukuplah sampai di sini. Cuma saja kita setuju dengan pendapat daripada Mufti Pulau Pinang. Apapun terpulang kepada pendapat Anda, apa pendapat Anda? Adakah Anda setuju dengan pendapat Mufti Pulau Pinang? Terpulang. Bagi saya setuju dengan Mufti Pulau Pinang. Yaitu kanak-kanak ini sepatutnya tidak diperlakukan sedemikian. Tapi sepatutnya diperlakukan dengan lebih bijak, dengan lebih berwaspada, dengan lebih berhati-hati, supaya anak ini akan membesar dengan satu perasaan bahawa tempat surau itu adalah tempat yang sangat sesuai, sangat gembira bagi dia. Anak-anak ni senang tau, dia ingat benda tu, dia ingat betul tu. Nanti takut saja dia ada trauma, itu saja. Okay? Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Selamat Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia yang beragama Islam. Kita jumpa lagi. Bye-bye.